Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalanil mutalazimani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. InsyaAllah pada malam tu majlis kita akan dikenalikan oleh Al-Fadhil Ustaz Irfan Al-Azhari As-Sarawaki Asy-Syafi'i yang akan bentangkan berkenaan dengan perkara-perkara kontemporari yang membatalkan puasa berdasarkan kitab Al-Mufattirah Al-Mu'asirah. Okay. Yang kita send dalam grup ya lah. Jadi yang kita sendnya kitab dalam bahasa Arab. Okay. Jadi ustaz kita dah siap-siap terjemah dan dia akan bentangkan lah satu persatu insya-Allah lah. Satu persatu. Kalau si faham ataupun ada apa-apa soalan boleh tanya terus lah. Boleh tanya terus. Okey. Jadi kita serahkan majlis kepada ustaz kita. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan membentangkan tugasan yang diberikan oleh Ustaz Zul kita, iaitu satu bab daripada PDF, hantaran PDF yang bertajuk Al-Mufattirah Al-Mu'asirah, iaitu perkara-perkara kontemporari ataupun yang semasa yang membatalkan puasa. Jadi pada malam tu kami akan bincang secara khusus bab yang pertama, iaitu ma yufattir bila khilafin wala tafsilin. Perkara-perkara yang membatalkan puasa tanpa khilaf dan tanpa perincian lanjut. So, tanpa khilaf di situ, tanpa khilaf di sisi ulama Syafi'i, tanpa perincian lanjut maksudnya perkara yang membatalkan puasa tanpa perlu ada tafsil. Maksudnya ada perincian lanjut ya, maksudnya membatal disebabkan dengan syarat sekian sekian sekian. Mun syarat sekian 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 dah, makanya si membatalkan. Yang dimaksudkan dengan tafsil, perincian lanjut ya. Okey. Sekejap. Okey, sebelumnya kita refresh dulu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi sebelum tu kita dah belajar dengan Ustaz Zul kita, disebutkan ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Jadi tu adalah antara rumusan lah yang kita boleh rumuskan, kita masukkan apa yang boleh dimasukkan ke dalam satu. Jadi perkara yang membatalkan puasa tu boleh dikatakanlah ada 5 secara rumusannya. Yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam badan dengan syarat tertentu. Okey, masuknya sesuatu ke dalam badan dengan syarat tertentu. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari badan tidak seperti biasa dengan sebab tertentu. Tidak seperti biasa tu maksudnya
nak mengeluarkan sesuatu yang keluar seperti biasa, seperti kencing, berak, macamnya, dengan sebab tertentu. Contohnya muntah, keluar air mani, haid, beranak, nifas, macam ni. Okey, yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa bersetubuh, jima'. Yang keempat, hilang akal, sama ada dengan gila, pengsan atau mabuk. Yang kelima, murtad. Jadi dalam lima perkara yang membatalkan puasa tu, kita bincangkan yang pertama, iaitu perkara yang masuknya sesuatu ke dalam badan dengan syarat tertentu. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam badan dikira membatalkan sekiranya ada syarat-syarat berikut. Okay, itu syarat yang khas lah untuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh badan. Sebelum tu kita dah belajar nak perkara membatalkan puasa ya, akan membatalkan puasa jika dilakukan dalam keadaan yang sengaja. Jika dilakukan dalam keadaan kita tahu. Dengan syarat yang kita dah belajar sebelum tu. Yang untuk syarat khas untuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh badan untuk dikiranya membatalkan puasa akan isi. Okey, jadi syarat yang pertama ialah sesuatu iaitu hendaklah dari jenis ain. Jadi ulama kita membahagikan sesuatu yang masuk ke dalam badan kepada dua. Yang pertama berbentuk ain. Yang kedua berbentuk asar, kesan. Contoh air, air kopi, contoh air kopi. Jadi air kopi yang kita nampak ya, warna hitam mana, air liquid yang kita cecair kita nampak ya, warna hitam, ia adalah ain. Okey. Asarnya apa? Kesannya apa? Bila kita pegang, kita celup tangan kita dalam air kopi, kita akan rasa sama ada air itu sejuk ataupun air itu panas. Jadi kesejukan pada air kopi itu adalah asar, adalah kesan. Kepanasan daripada air kopi itu adalah kesan. Jadi kesan-kesan tu kita simuk. Kesan-kesan tu si membatalkan puasa sekiranya masuk. Tapi yang dimaksudkan dengan yang membatalkan adalah ain, air dia sendiri. Okey. Dekat ya apa lagi contohnya? Bila air kopi kan ada bau nak. So yang kita hidu ya adalah kesan. Bukan ain air kopi, tapi kesan daripada air kopi itu. Okey. Jadi dengan tahu dobit tu, dobit maksudnya piawaian tertentu ataupun syarat-syarat tertentulah tu, kita dapat bezalah yang mana satu batal, yang mana satu si membatalkan. Okey, kita tengok. Apa yang dimaksudkan dengan ain di sisi ulama fiqh? Sesuatu yang boleh dilihat dengan mata dan mempunyai kesan meskipun sedikit. Okey, walaupun benda ya kecil. Contohnya macam biji sawi ke apa kan nak. Nya walaupun nya kecil tapi nya tetap ain, nya boleh dilihat dengan mata. Masuk ke dalam rongga dengan syarat-syarat yang tiga tu maka akan membatalkan. Jika syarat tiga syarat tu ada wujud. Okey. Okey, meskipun sedikit, kecuali sesuatu yang sukar untuk dielakkan. Seperti apa? Debu tanah. Okey, macam arah Arab nak. Ada debu-debu. Debu-debu ya, mungkin kita arah padang pasir ke apa nak. Debu-debu ya nampak. Tapi benda ya sukar untuk dielakkan. Kayak ayakan tepung. Yang bekerja ke bakery semua nak. Tepungnya bilanya di apa nama dia? Diayak, kita nampak apa nama dah, kita nampak nyepunnya lah, nyepun ainnya.
Tapi ain tu nya dimaafkan. Macam ni lah. Okay, jadi syarat ini mengeluarkan sesuatu yang dari jenis kesan. Yang kita sebut lah. Maksudnya bila disebutkan ain, maka kesan si termasuk dalam syarat tu. Seperti apa? Bau-bauan yang dihidu dengan deria menghidu. Bau yang kita hidu, bau wangi, bau masakan. Bila dihidu, masuk dalam hidung. Tapi nya bukan ain. Tapi nya asar. Oleh sebabnya asar, nya bukan ain, makanya tidak dikira membatalkan puasa. Rasa sejuk dan panas air yang dirasa dengan deria dasar. Ya, antara contohnya. Okey, syarat yang kedua yang kita dah belajar sebelum tu adalah sesuatu ainnya nya mesti masuk ke dalam rongga badan. Dalam bahasa Arabnya dinamakan sebagai al-jawf, rongga badan. Okey, yang dimaksudkan dengan rongga dalam takhirat lah sebut apa yang boleh memindahkan makanan dan ubatan, iaitu secara spesifiknya perut dengan palak. Tapi dalam kitab Syekh Hasan itu untuk lebih apa nama tu takrifnya lebih syamil lah. Lebih syamil. Lebih menyeluruh. Jadi Syekh Hasan itu mentakrifkan yang dimaksudkan dengan rongga badannya adalah kesemua yang dinamakan rongga. Asalnya dinamakan rongga badan, asalnya ada ruang, maka dikira rongga. Sama ada rongga badannya memiliki potensi untuk memindahkan makanan dan ubatan seperti perut, macam yang disebut takhirat habis asan atau tidak seperti kerongkong dan esophagus. Kerongkong halkumah. Kerongkong tu dikira rongga badan. Sesuatu masuk ke dalam kerongkong, maka sesuatu ain nanti bila masuk ke dalam kerongkong maka membatalkan puasa. Sama juga dengan esophagus. Kalau dia sains tahu lah esophagus anak. Saluran saluran makanan, masuk makanan. Okey, antara yang dikira rongga, berdasarkan bobit yang ulama sebut tu maka rongga badan adalah otak. Otak dikira rongga badan. Kepala salah. Kepala pun otak lah. Dan yang anak. Lepasnya rongga pernafasan bermula dari batin hidung, kerongkong dan ke bawah. Maksud ke bawah tu dalam lah. Atas kerongkong tidak dikira rongga. Rongga pencernaan maksudnya perut, usus, apa semua ya. Saluran air kencing bermula dari lubang kencing, ketuk lubang kencing ke atas ke dalamnya. Maka ya semua dikira rongga. Saluran air besar daripada anus nak dubur pemadah lubang cincinnya sampai ke dalam. Maka ya masuk aja ain ke dalamnya. Contoh masuk sesuatu ke dalamnya maka dikira membatalkan puasa. Batin lubang telinga maksudnya yang dalamnya. Okey, yang ketiga, syarat yang ketiga yang kita dah belajar melalui ainnya yang masuk ke dalam rongga badannya mesti melalui saluran yang terbuka. Saluran yang terbuka, manfaz maftuh. Okey, saluran yang dikira terbuka antaranya ialah mulut. Okey, mulut saluran terbuka. Bila kita ngangak mulut, kita boleh masukkan sesuatu dalamnya. Lubang hidung. Okey, lubang hidung, rongga terbuka. Kita boleh masukkan sesuatu dalamnya sampai ke batin. Lubang telinga di sisi muktamad dalam mazhab Syafi'i, lubang telinga dikira manfaz maftuh. Dikira saluran yang terbuka. Tapi di sisi Imam Al-Ghazali, nya dikira. So di sisi Imam Al-Ghazali, mun kita masukkan sesuatu sampai ke dalam telinga, ke batin, maka tidak membatalkan puasa.
Tapi muktamad dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang masuk ke dalam batin telinga maka membatalkan puasa. Kubul tempat kita keluar air kencing, ia dikira saluran yang terbuka. Sebab air boleh keluar dari sia. Dubur dikira saluran terbuka. Okey, sebahagian ulama mensyaratkan saluran terbuka yang mesti asli. Maksudnya yang disebutkan tadi lah. Mun bukan asli, maka si membatalkan. Dan sebahagian ulama yang lain si mensyaratkan keaslian saluran tersebut. Maksudnya, mun saluran yang terbuka, sama adanya asli ataupun dibuka dengan cara sama ada operate ke, maksudnya bukan asli lah, bukan asalnya terbuka, tapi nya dibuka. Jika masuk dan cukup syarat tu, maka membatalkan puasa. Contoh, macam contoh pisuk yang disebutkan Syekh itu. Pisuk mun dicucuk ke perut, cucuk ke perut, maka pisuk yang masuk ke dalam perut nya terrealisasi tiga-tiga syarat tadi. Yang pertama, pisuk adalah ain, betul. Yang kedua, nya masuk ke dalam rongga badan iaitu perut. Yang ketiga, nya melalui saluran yang terbuka bukan secara tabi'i, bukan secara asli. Salurannya terbuka disebabkan oleh pisuk itu. Jadi dalam keadaan tu membatalkan puasa. Okay. Syarat ini mengeluarkan sesuatu yang masuk ke dalam badan melalui penyerapan liang pori. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam badan melalui liang-liang pori kulit kita tu tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebabnya si dikira saluran yang terbuka. Walaupun peluh kita keluar nak, secara detailnya mestilah ada ruang, mestilah ada sedikit rongga. Mesti macam ni, peluh boleh keluar, betul cik? Tapi nya fuqaha kita melihat ia bukan saluran terbuka. Sebab secara zahirnya si terbuka. Kita boleh masukkan secara ya. Okey. Tu tiga syarat tu kita perlu faham dan kita perlu hafal betul-betul sebabnya akan berkait rapat dengan perbahasan yang akan kita sebutkan selepas tu. Yang pertama, sesuatu itu mesti ain. Okey, mesti ain. Yang kedua, masuk dalam rongga badan. Yang mesti masuk dalam rongga badan yang dinamakan rongga. Yang ketiga, melalui saluran yang terbuka. Okey. Bila tiga syarat tu ada, tiga syarat tu wujud, maka barulah batal puasa. Mun salah satu sekda, maka belum dikira membatalkan puasa. Contohnya macam ni. Contohnya macam yang disebutkan okey. Contohnya pisuk Pisuk dicucuk rah area paha. Rah paha nya okey, bila dicucuk nya salurannya menjadi terbuka secara bukan tabi'i. Pisuk adalah ain masuk. Tapi nya masuk ke dalam rongga badan sebab paha tu ada muscle bukan rongga. Tanya, ni faham. Okey. Jadi itu adalah 9 perkara yang membatalkan puasa dalam al-mufattirah al-mu'asirah. Jadi 9 tu kami pula yang bawah 6 bawah berapa? 7. Dia adalah perkara yang contemporary yang disebutkan. Yang 2 atasnya kami kena sebut sekali sebab yang 2 actually bukan contemporary pun. Ini adalah memang dobit untuk piawaian untuk perkara yang batal puasa. Suami asingkanlah ke atas. Okey, yang pertama, kalau ikut dalam peta minda tu,
Yang pertama bakhar ar-rabu. Cara sebutnya bakhahu ar-rabu. Ar-rabui. Iaitu inhaler. Inhaler. Bakhar semburan, ar-rab untuk penyakit asma. Inhaler. Yang kedua as-sijarah. Sigaret. Rokok. Yang ketiga al-mada'ah. Ataupun as-shisha. Shisha. Yang shisha tu nya kedap rokok. Shisha kedap rokok. Cuma shisha tu nya daripada uh, asal apa nama dia? Asap petek daripada air. Air nya ada flavor-flavor. Lekat airnya dibakar. Lepas bila dibakar tu uap-uap petek akan disedut oleh orang yang menghisap shisha. Siapa yang pernah pergi Mesir ataupun orang Malaysia tu ada juga lah Bukit Bintang tu. Tahu lah seni rupa shisha. Ataupun dalam gambar pun ada tunjuk pasalnya. Ada. Okey. Yang ke 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 berapa tu? Keempat, at-tahamil. Tahamil tu suppositoria. Pil yang dimasukkan ke dalam dubur. Yang kelima, al-minzor al-ma'idah. Okey, minzor al-ma'idah. Gastroskop. Kanta pelihat perut. Ini terjemah sini lah. Saya nak terjemah tu. Okey, kanta ataupun skop. Apa skop ni? Skop yang bingkah ke dalam perut untuk tangga pada dalamnya lah. Melalui apa? Melalui mulut. Okey, yang keenam al-huknah asy-syarjiyah. Dalam tu sebut al-hukon. Al-hukon tu jamak al-huknah. Animal bahasa Inggerisnya, scientificnya. Suntikan ataupun benda yang dimasukkan melalui usus. Melalui usus maksudnya bukan melalui usus, melalui dubur. Okay. Untuk sampai ke dalam usus. Yang ketujuh al-qastarah al-bauliyah. Al-qastarah al-bauliyah tu urinary catheter. Bahasa Melayunya tiup saluran kencing. Tiup saluran kencing tu dimasukkan ke dalam lubang kencing lelaki dan perempuan, dan tiup petek akan dimasukkan sampai ke pundi kencing. Dan di luarnya akan ada beg plastik untuk kumpul air kencing lah. So air kencing akan mengalir melalui ia. Okey. Jadi 1, 2, 3, ketujuh perkara baharu tu, perkara yang contemporary tu, yang maksudnya contemporary tu yang baru ada, yang seada pada zaman ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Jadi perkara tu muttafaq alaih. Ataupun macam ni, disepakati oleh ulama kita, ulama Syafi'i, membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab tiga syarat yang kita dah revise yang kita dah ulang kaji ketiga syarat dia ada pada kesetiap masalah tu. Kesetiap tujuh perkara tu. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, inhaler. Jadi itu kami terjemah. Ada yang kami ambil daripada kitab lain. So kami akan kas dalam bracket daripada kitab apa. Yang saya ada bracket ya, maksudnya adalah terjemahan daripada apa nama? Petaminda yang diberi oleh Ustaz Zul kita. Okey. Bakhar ar-rab, inhaler. Jadi semburan inhaler tu ditakrifkan sebagai apa? Nya adalah suatu cairan ubat. Okey, suatu cairan ubat pada asalnya. Akan tetapi apabila disembur, ditekan spraya, berubah menjadi gas yang mengandungi zarah-zarah yang kecil. Jadi yang warna merah yang kami highlight ya, ia adalah isyarat kepada syarat yang kita sebutkan tadi. Suatu cairan.
Jadi cairannya ia adalah apa? Ia adalah ain. Okey, adalah ain. Okey, yang mengenai zat-zat yang kecil. Zat-zat yang kecil dia adalah apa nama dia? Hasil atau bukan hasil. Uh, Asalnya dia adalah daripada cairan ya, Cik. Jadinya berubah menjadi zarah-zarah yang kecil. So asalnya Cik adalah suatu cairan, iaitu ain. Ini adalah ain. Kata Syekh Dr. Nuh Al-Qudah Al-Syafi'i, Mufti Jordan, menyedut semburan inhaler. Okay, dalam bahasa Arabnya, yang ada mula, siapa yang pandai baca bahasa Arab? Qala Al-Syaikhu Dr. Nuh Al-Qudah Al-Syafi'i, Mufti Al-Urdun. Ini pada apa? Menyedut semburan inhaler melalui hidung atau mulut membatalkan puasa kerana tujuan semburan tersebut adalah untuk menyampaikan ubat yang terdapat dalam semburan tersebut ke dalam paru-paru, sedangkan paru-paru sebahagian daripada rongga. Dan paru-paru sebahagian daripada rongga. Jadi inhaler ya asalnya adalah ain, kemudian disembur dan disedut masuk melalui hidung atau mulut. Okay, kita dah belajar hidung atau mulut adalah salah satu daripada manfaz maftuh, salah satu daripada saluran yang terbuka, dan nya sampai kepada paru-paru, dan paru-paru adalah rongga badan, dikira rongga badan. Oleh kerana itu, para ulama menghukumkan menggunakan inhaler membatalkan puasa. Okay. Kena faham bukan inhaler yang sendiri yang membatalkan puasa, tapi penggunaan inhaler yang membatalkan puasa. Hukum penggunaan inhaler yang membatalkan puasa sebagaimana yang disebutkan oleh fuqaha Asy-Syafi'iyah dirumuskan berdasarkan ketetapan mazhab terhadap dua perkara. Yang pertama, perut adalah rongga tanpa khilaf dalam mazhab. Sama ada ain sampai ke dalam sistem pernafasan iaitu paru-paru atau sampai ke dalam sistem pencernaan iaitu perut dan usus. Tiada beza antara keduanya. Jadi sama adanya sampai ke paru-paru ataupun sampai ke usus, sampai ke perut, maka kedua-dua itu dikira rongga seperti mana yang kita dah bincangkan tadi. Even bilanya dah masuk ke batin batin hidung ataupun halkum kerongkong, maka ia dah dikira rongga. Yang kedua, meskipun diakui bahawa ain yang sampai ke dalam sistem pencernaan amat sedikit, namun perkara tersebut tidak dimaafkan. Maksudnya, sini ada. Okay. Inhaler ya kan ada ain. Jadi ainnya sampai ke paru-paru. Kebanyakannya sampai ke paru-paru. Dan sedikit sahaja daripada ainnya yang sampai ke perut. Jadi walaupun sedikit, perkara tersebut tidak dimaafkan menurut ulama kita. Tidak disyariatkan ain masuk. Betul. Okey. Yang kedua, rokok, as-sijarah, sigaret. Kata penulis Bughyat Al-Mustarsyidin, Bughyatu Al-Mustarsyidin, Al-Allamah Abdul Rahman ibn Muhammad Al-Mashhur, pada apa? Sesuatu yang mengandungi ain, seperti tembakau, moga Allah melaknati penciptanya. Kerana ia sebahagian daripada bid'ah yang jelek, membatalkan puasa. Maksudnya rokok termasuk perkara yang membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab ada 3 syarat tadi. Yang pertama, rokok ada ain. Okay? Rokok ada ain. Yang kedua, ainnya boleh nampak. Sebab
Contohnya dalam sains kan kita ada mula kajian kapas titik tingkah dalam apa nama? Tingkah dalam tiup U ya, tiup U. Dan kita nangga bila rokok titik dibakar, kapas akan jadi warna hitam. Bila kapas dia bertukar warna hitam, maksudnya ialah ain. Ada ain di sia. Tembakau ya ada. Okay. Bila kita merokok, kita rokok asap rokok disedut melalui hidung dan mulut. Mesti tahu lah. Sama ada dua-dua sekali tu pun asyik nak rokok. Jadi sekiranya hidup asap daripada pembakaran terbuka, adakah membatalkan puasa? Aduh. Tapi mun misal apa nama? Ada disebutkan asap daripada bukhor tidak dikira membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab asap nya pun kuantiti zarah-zarahnya sedikit. So nya sampai tahap membatalkan puasa. So asap luar macam ni yo, boleh dihukumkan umum berluas yo. Umum luas. Apa? Umum luas. Umum berluas nak? Kira macam tepung apa semua itu. Okey. Terusnya shisha, hookah, al-mada'ah al-shisha. Kata al-allamah Muhammad ibn Abdul Bari al-Ahdal, asap yang disedut daripada shisha membatalkan puasa sebagaimana yang dihukumkan oleh sebahagian mutaakhirin. Tidak seperti asap bukhur yang terhasil daripada bara api kerana kuantitinya yang sedikit yang tidak menghasilkan ain. Oleh itu Syekh Ibn Hajar menghukuminya dengan yakin bahawa ia tidak membatalkan. So asap daripada bukhur yang wangi semua ya, tidak membatalkan puasa. Berbeza dengan asap yang terhasil daripada shisha yang dikenali sebagai hookah. Ia mengandungi ain, iaitu suatu kotoran yang terkumpul yang boleh dilihat. Maka tidak harus bagi orang berpuasa menghisapnya. Maksudnya menghisap juga batal puasa. Okey. Seterusnya suppositoria at-tahamil, gastroskop, minzur al-ma'idah dan enima wal hukna asy-syar'iyyah. Untuk terjemahan untuk muka surat yang keempat. Okey. Amma at-tahamil. Okey, adapun suppositoria, pil yang masuk daripada dubur dan kesemua yang masuk melalui kubul dan dubur, maka ia membatalkan puasa. Pil pula adalah ain. Bila masuk dalam dubur, rongga saluran dubur itu dah dikira al-jawf, dikira rongga. Okay, gastroskop masuk melalui mulut, sama ada dengan bahan berminyak bagi memudahkannya untuk sampai ke dalam perut atau tidak, ia tetap membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab gastroskop dia adalah ain. Bila masuk dia melalui mulut dan masuk ke dalam had batin, maka ia membatalkan puasa dan masuk ke dalam rongga. Kerana apa? Kerana ia adalah ain yang sampai ke dalam rongga melalui saluran terbuka. Saluran terbuka apa tu? Mulut. Sepertinya juga hukum enima, alat yang masuk melalui dubur. Pasal begitu juga sesuatu yang masuk melalui hidung. Ia membatalkan puasa kerana keduanya menyampaikannya ke rongga melalui saluran terbuka. Okey. Yang terakhir, urinary catheter, tiup saluran kencing. Al-qastarah al-bawliyah. Tiup saluran kencing membatalkan puasa kerana ia memasukkan tiup ke dalam zakar lelaki atau saluran kencing perempuan. Jadi tiup itu adalah ain. Ainnya dimasukkan ke dalam
zakar lelaki yang merupakan manfaz maftuh, yang merupakan saluran terbuka, dan juga saluran kencing perempuan yang dikira manfaz maftuh juga sebab air kencing keluar dari siang. Dalam keadaan sebahagiannya berada dalam badan, iaitu pundi kencing, tiup petek, bila dah masuk sebahagiannya dalam badan, dan sebahagian lagi di luar badan bagi mengumpul air kencing di dalam sebuah plastik khusus. Nah, itu terjemahan untuk yang itu. Kak ya, tiup yang dimasukkan ke pundi untuk mengeluarkan air kencing tu membatalkan puasa pada hari ia dimasukkan sekiranya ia dimasukkan ketika berpuasa. Maksudnya contoh hari Senin tu, hari tu tengah hari tiup dia dimasukkan ke dalam zakar. Maka waktunya puasa tengah hari puasanya batal. Okey. Dan esoknya tiup dia dikeluarkan. Pada harinya berpuasa, maka hari ia membatal puasanya terbatal. Lepasnya pada hari-hari tiup tersebut bersambung, maka ia tidak membatalkan puasa. Contohnya dalam seminggu hari Isnin yang masuk tiup petek. So hari Isnin puasanya batal. Selasa, Rabu, Kamis tiup ia bersambung, maksudnya lekat, dikeluarkan. Bersambunglah dengan zakar ya maka hari-hari ya munnya puasa, maka tidak membatalkan puasanya. Hari dikeluarkan tiup dia, maka hari ya terbatal puasanya. Cuma kerana si bapa tahu apa ilahnya dikeluarkan bila hari dikeluarkannya membatalkan puasa. Cuma yang disebutkan dalam kitab ada sebut antara sebab membatalkan puasa kan khuruju kharijin bisababin, keluarnya sesuatu daripada badan dengan sebab tertentu secara bukan kebiasaan. Jadi mungkin yang tu kot ilahnya. Macam ni ada ni asyik tahu ke? Ya, saya ambilnya sebab perbuatan kan. Kalau ada berlakunya perbuatan, maka ianya membatalkan. Di pada hari-hari yang seada terlibat perbuatan keluar dan masuk, maka ia si membatalkan puasa. Betul sih? Ialah sebab mun dalam syarat perkara yang masuk membatalkan puasa, ni kan masuk. Ni saya dah keluar nak. Ya, mungkin perbuatan kot yang melibatkan perbuatan. Maksudnya ketika perbuatan memasukkan dan perbuatan mengeluarkan. Jadi ketika benda yang dah sedia ada berada di sia, maka ia si terkesan rasanya. Ni Rasanya. mun ni mun Maksudnya, perkaranya hmm? mun perkara yang sedia ada dalam nak okey ya bukan mahal nizak. So bilanya keluar itu. Nya keluar itu. Adakah disebabkan kaedah-kaedah lain ataupun disebabkan nya keluar termasuk dalam perkara yang keluar bukan secara kebiasaan, tidak muntah yang disengajakan ataupun Ya mungkin ialah mutah disengajakan. macam ni Ustaz Zul. Wallahu a'lam. Allah alam. Dalam tu punya saya sebut juga apa sebab apa nak. Mungkin dikiaskan dengan ayat kali, apa namanya? Muntah dengan sengaja kali. Ya tu. Nangga macam yang paling dekat lah. Muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja semua. Okay aja. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay, kalau ada pertanyaan boleh tanya dengan Ustaz Zul kita, insya-Allah. Jelas tak membentangkan tu? InsyaAllah jelas. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz
Al-Muhtaram Is Irfan Al-Azhari Syafi'i Sarawaki atas pembentangan yang cukup terperinci lah dan amat penting sebenarnya apa yang dibincangkan kita tadi, sebab banyak berlaku dalam ataupun banyak berlaku sekarang tu lah, dan melibatkan benda seharian kita lah, terutamanya apabila melibatkan perubatan. Okey. Jadi paling-paling pun kita tahu, okey, paling-paling pun kita tahu adakah perkara tersebut membatalkan ataupun syi. Yang kita bincang tu semua pada permasalahan batal ataupun syi, batal ataupun syi. Adapun perbahasan berkenaan dengan boleh guna ataupun syi, ya sepakat ulama. Sepakat ulama mengatakan boleh guna. Okey, boleh guna. Okey. Kalau berhajat. Kalau saya ada hajat, saya boleh. Kalau berhajat, boleh. Maksudnya inhaler. Apabila orang berhajat, maka bolehnya guna. Tapi akibatnya batal puasa. Okey. Sebab sebahagian masyarakat kita, yang saya dapat faham, antara boleh dengan batal. Apabila kita dah batal, ia pun mempersoal. Ia dalam keadaan yang terpaksa untuk buat rawatan yang kita sebut tadi yang membatalkan puasa dalam siang hari Ramadan. Okey. Jadi nyatanya ia dalam keadaan yang darurah lah contohnya. Kena juga sih boleh untuknya ambil perbuatan-perbuatan tersebut ataupun macam inhaler ke apakah. Jawapannya kita sip melarang. Okey. Ulama mazhab Syafi'i ke, ulama mazhab lain ke, ada yang melarang penggunaan. Kita nak mula perubatan yang semua yang membatalkan puasa ya di siang hari Ramadan, ada yang menghalang sekiranya ada hajat. Okey, boleh semua. Sepakat ulama mengatakan boleh. Cuma yang menjadi khilaf ataupun menjadi perbahasannya adalah setelah benda yang dilakukan, maka adakah batal ataupun syi. Cuma untuk kita fahamkan orang lain, pendekatan yang lebih dekatnya, kita boleh buat apa nama itu, buat contoh. Mula orang si faham juga lah. Okay. Kita boleh buat contoh. Kalau pada siang hari Ramadan, seseorang yang berpuasa, kemudian yang bekerja keras, okay, yang kerja bawah terik matahari, jadi kepanasan, dannya rasa bersangatan lapar, terlalu lapar, sehingga kan menyesi makan kata mudarat atas dirinya lebih besar. Okay. Jadi persoalannya boleh ataupun tidaknya makan? Boleh. Bahkan dalam beberapa keadaan wajibnya makan. Okay. Adakah selepasnya makan yang tadi puasanya akan batal? Oh, jawapan puasanya akan batal. Nya nak mati dah. Nya nak mati menyesik makan. Kena batal juga. Okay. Kena kita melarang juga. Mula orang tanya lah. Jawapannya kita sip melarang makan. Silakan makan. Cuma apabila makan, batal puasa. Macam ni aja lah. Jadi, untuk fahamkan orang-orang awam, kita kena sebut apa nama itu, beza boleh ataupun syi dengan batal ataupun syi. Ya je lah. Sambungan sedikit. Ada soalan kah? Untuk Fadilatul Ustaz kita. Mamzi ada soalan, Mamzi? Saya dah, insyaAllah. Saya dah. Baik. Macam yang persoalan-persoalan yang timbul tadi, insyaAllah kita akan carilah apa nama itu. Mula ada yang disebut dalam kitab secara jelas, kita akan beri kelak. Okey. Masih jumpa, mungkin kita cari penulisan-penulisan asatis-asatis yang dikenal ilmunya. Okey. Kemudian yang berbaki daripada akibah kita tu, insyaAllah kita akan bincang di lain masa, insyaAllah lah. Kalau sempat.
Yang lain kebanyakannya ada yang kita bincang. Ada yang kita bincang dah sebelum tu. Cuma kita nak ambil berkat daripada pengarang. Banyak. Ah. Macam masalah tadkhin merokok kena dalam sebahagian kitab. Kena bahagian kitab. Kitab yang ambil cek lah. Kitab yang cek. Disebutkan masalah secara Masalah. tadkhin. Masalah Tapi masalah-masalah lain sebut. Contoh kita. Macam kitab Syekh Hasan itu pun takrirat kita tak baca lorari lah. Ke sebab benda yang dah ditahu membatalkan. Dalam kitab Syekh Hasan itu saya sebut dah. Cek dah. Cek merah juga. Kitab-kitab moden lah. Sekejap Angga sekejap. Sedap. Nah. Tadi ambil time buat research kita terfikir lah. Kena sebut ke sebab memang benda yang dah diketahui secara umum. Benda yang dah membatalkan. So perlu disebutkan lagi. Adakah macam ni lah. Allah lah. Wallahu a'lam. Mungkin juga lah. Sebab bawa pasan ni. Jadi sebut. Dalam kitab ni ada tengok kah? Kitab kan? Dalam kitab. Apa nama itu? Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam. Al-Wajiz ni saya cek. Tapi Ithaful Anam cek dah. Ithaful Anam. Kan Ithaful Anam tu macam rujuk kepada Wajiz juga. Tengok dalam kitab Al-Wajiz. Ada. Dalam Al-Wajiz ada. Oh, dalam Al-Wajiz ada. Dalam Al-Wajiz. Tu inhaler tu. Macam ada. Kita kita cek ya. Ada pula kita share. InsyaAllah. Ini ada soalan Akmal, ada soalan Mal? Sudah. Akmal Hakim ke? Akmal Hakim. Oh, Ustaz Akmal. InsyaAllah. InsyaAllah yang seterusnya kita akan suruh Ustaz Akmal bentang insyaAllah. InsyaAllah. Semua keluaran Azhari. Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.